أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pagi ini dapat kita kembali untuk kita menyambung semula kuliah kita dengan mengambil faedah daripada buku yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang diambil daripada beberapa kompilasi fatwa dari Salah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang membahaskan secara terperinci, komprehensif yang terkait tentang ilmu tauhid. Dan tauhid adalah merupakan perkara pertama dan utama yang wajib kita pelajari, kerana ia adalah perkara yang diserukan oleh seluruh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam agar manusia berjalan di atasnya. Dan itulah kewajipan seorang hamba untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan pada masa yang sama menjauhkan diri daripada segala kesyirikan dan hal-hal yang terkait tentangnya. Kitab ini memuatkan 12 bab, diawali dengan bab yang pertama, pengertian ilmu tauhid, dan diakhiri dengan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Dan Alhamdulillah kita sudah berada pada bab yang terakhir, bab yang ke-12, dan perbahasannya pada pagi ini adalah menyambung, iaitu perbahasan yang terakhir, yang ke-6, iaitu kesyirikannya kaum kebatinan dan kejawen. Mulai muka surat 572. Baik, sekarang kita akan lanjutkan penjelasan penyusun kitab ini, iaitu kesyirikan jenis yang ke-6, iaitu kesyirikannya kaum kebatinan dan kejawen, di mana di dalam perbahasan ini disenaraikan 9 bentuk atau jenis keyakinan ataupun yang membawa kepada kesyirikan. Di mana dimulai yang pertama, keyakinan adanya hari atau tanggal baik dan buruk. Yang kedua, adanya laku, yakni ritual-ritual penyembahan. Dan yang ketiganya adalah keyakinan tentang ruh-ruh. Dan yang keempat, tentang sesajen. Dan yang kelima adalah benda-benda keramat. Yang ini akan kita jelaskan pada pertemuan pagi ini, iaitu pada poin yang kelima, benda-benda keramat. Muka surat 579. Jadi berkata penyusun kitab ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa aktiviti yang bab yang ke-6 ini, jenis kesyirikan kaum kebatinan dan kejawen ini bukanlah diambil daripada fatwa dan kompilasi Syekh rahimahullah, tetapi adalah merupakan yang disusun oleh penyusun sendiri, iaitu Abu Fadli hafizahullah ta'ala. Cumanya kemudian dikaitkan dengan
beberapa fatwa Syekh rahimahullah, penjelasan Syekh rahimahullah tentang bid'ah dan seumpamanya. Telah berlalu penjelasan. Baik, yang kelima, benda-benda keramat. Kaum kejawen juga meyakini bahawa ada benda-benda pusaka yang dianggap memiliki tuah, keampuhan, keramat, ada keistimewaan, seperti keris, tombak, batu, cincin dan sebagainya. Sebenarnya ini banyak berlaku pada masyarakat dunia, termasuk masyarakat Melayu. Mereka juga ada keyakinan mempercayai tentang hal-hal seperti ini, terutamanya keris, terutamanya keris, batu cincin dan seumpamanya. Mereka juga meyakini bahawa harus ada perlakuan-perlakuan tertentu terhadap benda-benda pusaka tersebut agar pamor atau tuahnya tidak hilang, iaitu melakukan jamasan. Jamasan adalah sebuah ritual penyucian benda pusaka dengan bahan-bahan dan tata-tata cara tertentu. Ini adalah iaitu dilakukan perkara-perkara tertentu terhadap benda-benda tersebut. Ada upacara tertentu, seperti keris, ada upacara tertentu, berlimau keris, dan pelbagai lagi dilakukan pada hari tertentu, waktu tertentu dengan cara-cara yang tertentu terhadap benda-benda tersebut. Menetapkan adanya tuah dan karamah atau karamah pada benda-benda tertentu merupakan hak Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala semata. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak menetapkannya kecuali berdasarkan wahyu, yakni Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Bahkan kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin nampak pada benda-benda tertentu tidak boleh dijadikan dalil bahawa benda-benda tersebut memiliki tuah atau karamah. Terlebih lagi keyakinan tentang benda-benda keramat seperti ini termasuk peninggalan jahiliah. Jadi mempercayai sesuatu benda itu memiliki kuasa, memiliki keistimewaan. Seperti yang dinyatakan tadi, seperti keris, tombak, batu, cincin, dan apa-apa saja peralatan yang dinisbahkan kepadanya memiliki keistimewaan. Sama ada pada alat itu sendiri atau kepada pemilik alat tersebut, yang boleh menyebabkan pemiliknya menjadi kebal, boleh terbang, boleh hilang, ataupun memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Dan ini adalah perkara yang banyak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat, terutamanya di Nusantara ini. Diriwayatkan dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, satu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Sedangkan kami saat itu baru saja lepas daripada kekafiran. Jadi ada para sahabat yang ikut dalam peperangan. Ada di antara mereka yang ikut dalam peperangan yang mereka itu baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam. Yang sebelum itu mereka berada di dalam hidup jahiliah, iaitu kekafiran. Kala itu orang-orang musyrik memiliki pohon bidara yang dikenali dengan Zatu Anwar. Orang-orang musyrik yang mereka memiliki sebuah pohon bidara yang dikenali sebagai Zatu Anwar. Pohon ini sebagai apa ni? Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Dan ketika kami sedang melewati atau melintasi pohon tersebut, kami pun berkata. Jadi orang-orang kafir, musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka anggap pohon itu memiliki keistimewaan, yang mana padanya digantungkan senjata-senjata mereka. Dengan harapan, dengan kepercayaan dan keyakinan bahawa senjata-senjata mereka itu akan menjadi ampuh, sakti, dan digunakan di dalam peperangan dan seumpamanya akan membantu mereka untuk berjaya. Lalu sahabat Nabi SAW ketika melewati pohon tersebut atau melintasi pohon tersebut, mereka berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwar kama lahum zatu anwar." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwar, sebagaimana mereka juga memiliki Zatu Anwar. Jadi mereka hendak supaya mereka juga memiliki pohon seperti yang dimiliki oleh orang kafir musyrikin yang dianggap memiliki keistimewaan, keberkahan, boleh menyebabkan senjata mereka yang memiliki sakti dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW pun jawab, Allahu Akbar, innaha sunan, qultu walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Isra'ilu li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar. Nabi SAW takjub, hairan.
Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan sesuatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa AS. Buatkanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan milik mereka. Ini sebagaimana yang diberi yang Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 138. Dan ini telah berlalu penjelasan bagaimana kaum Nabi Musa sesudah mereka diselamatkan oleh Allah melintasi belahan laut itu yang dikejar oleh Firaun, sampai satu tempat mereka lihat orang menyembah berhala dan sebagainya. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa AS buat seperti itu. Begitu juga tentang pohon ini. Jadi Nabi SAW buat perbandingan sama. Kamu ni sama seperti kaum Nabi Musa AS. Minta benda yang minta sesuatu benda yang dilarang oleh Allah, iaitu kamu cepat sekali ingin menyerupai seperti orang-orang kafir, iaitu adanya pohon, kamu pun nak pohon. Padahal mereka itu menjadikan pohon itu sebagai Tuhan atau sekutu pada Allah. Dan ini perkara yang tak sama sekali diizinkan. Dan Nabi SAW tidak memberi kelonggaran dalam persoalan akidah. Segera Nabi SAW peringatkan dengan peringatan yang keras. Jadi pelajaran berguna dalam urusan tauhid tidak ada istilah iaitu memberikan toleransi, kelonggaran. Walaupun sekecil-kecil perkara tetap diperingatkan, ditegur, dilarang. Dan tentunya diingatkan dengan ancaman. Lalu beliau SAW melanjutkan, "Walladzi nafsi biyadik la tarkabunna sunnata man kana qablakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Jadi ini adalah peringatan Nabi SAW bahawa di antara ciri manusia ini adalah mudah sekali mereka terpeleset. Mudah sekali mereka keluar daripada aturan, terutamanya yang terkait tentang akidah. Mudah. Kenapa mudah? Pertamanya, iaitu masih ada saki-baki, sisa-sisa jahiliah yang masih lagi menjadi syubhat kepada mereka. Dengan anggapan apa yang dilakukan itu adalah baik. Apa salahnya? Itu yang pertama. Yang kedua iaitu suka mengikuti perbuatan orang-orang kafir. Suka dan terpengaruh, terkasima, takjub. Yang ketiga adalah tentunya apabila tidak ada orang yang memberi peringatan dan dibiarkan apa yang diperbuat, akhirnya perkara itu dianggap perkara yang benar. Seperti tadi, contohnya menganggap pada alat-alat senjata, keris, pedang dan sebagainya, batu cincin memiliki kuasa ataupun keistimewaan tertentu yang boleh mendatangkan manfaat dan menolak mudarat pada pemiliknya. Dan ini semuanya adalah kebatilan. Bila dia dibiarkan, maka akan dilestarikan. Akhirnya dijadikan sebagai satu kepercayaan. Bahkan yang lebih berbahaya dinisbahkan juga dengan agama. Dan yang utamanya tentunya penyimpangan ini adalah disebabkan oleh pengikut tipu daya syaitan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, di sini Nabi SAW hendak memberi peringatan bagi umat beliau SAW dari mengikuti tradisi-tradisi sesat dan menyimpang dari umat-umat terdahulu. Jadi apa-apa saja warisan, tingkah laku, tabiat, kepercayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang jahiliah, di mana pun mereka berada di belahan dunia ini, dari bangsa apa pun, maka hendaklah dijauhi dan dihindari. Jangan dilestarikan, jangan dijaga, jangan disimpan, jangan dipertahankan. Apa-apa saja yang membawa kepada kesyirikan, maka hendaklah ditutup pintu-pintunya, dihancurkan tempat-tempatnya. Ini adalah kaedah agama, bukan kaedah orang kafir. Adapun orang kafir, tempat-tempat seperti itu mereka nak lestarikan, simpan, jaga dan diagung-agungkan. Bahkan diberikan pelbagai peruntukan. Walaupun mereka itu berbeza agama. Berbeza agama. Atas alasan ini adalah warisan sejarah. Tetapi agama tidak mengenal kaedah orang kafir itu. Kaedah agama ini adalah apa saja tempat-tempat yang membuka pintu-pintu kesyirikan, boleh membawa manusia terjatuh kepadanya, maka hendaklah ditutup, dihancurkan, dan seumpamanya. Apa-apa saja khawatir akan berlaku penyembahan. Contoh Nabi SAW menjelaskan tentang kuburan. Ini bab kuburan. Sampai kuburan pun boleh menjadi pintu untuk disembah. Sebagai yang berlaku kaum kuburiyun itu.
Ya, mereka memuja hulu melampaui had yang telah ditetapkan oleh agama, akhirnya membawa kepada seolah pemilik kuburan itu memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Boleh memperkenankan doa, boleh mengangkat musibah dan sebagainya. Boleh menyelesaikan apa yang mereka sedang alami. Boleh mendatangkan manfaat dan pelbagai lagi. Ya, sehingga Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk meratakan kuburan-kuburan yang lebih daripada sejengkal. Ratakan dia. Agar kubur itu cuma sebagai tanda. Tahu dia lebih tinggi sedikit daripada permukaan bumi, itu adalah kuburan. Dilarang dibina kubah-kubah, bangunan-bangunan, dipasang lilin, diletak lampu-lampu, dan lagi diletak gambar-gambar pemiliknya, ya, dihiasi, kemudian dijadikan tempat ibadah. Semuanya itu ditutup oleh syariat. Namun apa yang ditutup itu, apa yang diperingatkan itu tetap saja, masih saja berlaku. Namun tetap saja ada para duat yang mengingatkan dan menjelaskan kebatilan tersebut. Ya. Yang keenam, iaitu meyakini adanya makhluk halus penguasa wilayah atau penguasa tempat. Kaum kejawen juga berkeyakinan bahawa gunung-gunung, lautan, hutan rimba dan tempat-tempat lainnya terdapat makhluk halus yang menguasainya, yang menjaganya, ada penunggu, ada penyaganya. Dan ini juga bukan berlaku di Jawa, tapi juga berlaku di tanah Melayu ni. Di mana-mana pun ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Seringkali mereka memberikan nama-nama tertentu seperti Kiai Sapu Jagat dan Mbah Petruk yang menguasai Gunung Merapi. Maka adalah penyaganya, Mbah Marjan, dah meninggal dia. Ya, dikena letusan Gunung Merapi. Ia menguasai dan lain sebagainya. Ini semuanya di Pulau Jawa. Mereka kaum kejawen pun meyakini bahawa makhluk-makhluk halus tersebut dapat memberikan manfaat, mendatangkan bencana dan dapat menolak keburukan. Lalu mereka pun buat pelbagai aktiviti, ritual-ritual untuk menolak mudarat dan menarik manfaat. Jin-jin semacam itu sebenarnya mereka sedang, ya, bersyarikat dengan jin. Mereka khawatir, takut pada jin. Ya, jin-jin semacam itu jika benar-benar keberadaannya membuat manusia merasa takut secara berlebihan, sehingga mendorong manusia meminta perlindungan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari jin. Tetapi mereka yang ada jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya, surah Al-Jin, surah 72 ayat 6. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yakni mereka meminta perlindungan kepada jin dari perkara-perkara yang mereka takuti dengan anggapan bahawa jin-jin itu dapat melindungi mereka. Dahulu, orang-orang jahiliyah apabila singgah di satu lembah, maka mereka berseru, aku minta perlindungan kepada jin penguasa lembah ini. Ini adalah perkara yang berlaku juga di tempat kita. Ya, dengan apa dulu datuk nenek kita mengajar seperti ini. Ya, kalau masuk hutan rimba, minta izin daripada penjaga hutan rimba. Ya, datuk nenek cucu nak minta tumpang lalu, macam-macam. Ya. Kalau kita tengok warisan penulisan Melayu, ada kitab-kitab mentera. Ya, ucapan-ucapan yang pelbagai dalam situasi. Nak jadi itu, nak jadi ini, ada ucapan ni. Besi, dikaitkan dengan besi dan sebagainya. Ya, sehingga ada penulis yang menghimpunkannya. Itu semuanya adalah mentera-mentera yang ada kaitan dengan kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal tu berkaitan dengan alam, pemilik alam, penguasa alam, penjaga alam, sungai ada penjaganya, ya, hutan ada penjaganya, gunung ada penjaganya, binatang-binatang dalam hutan pun ada penjaganya. Lalu minta izin pada penjaga-penjaga hutan itu. Siapa dia? Jin, syaitan. Ya, akhirnya menyesatkan manusia. Maka dengan berjalannya masa, maka berlakulah diwujudkan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan keizinan dan juga mendapatkan sesuatu. Ya, sama ada mereka memohon kepada pemilik-pemilik yang mereka anggap memiliki, ya, perkara-perkara tersebut. Tentunya itu adalah jin-jin yang mereka seru ataupun syaitan. Padahal Nabi SAW mengajar kita bagaimana berinteraksi dengan alam ini. Masuk hutan, ya, singgah satu tempat, ada bacaan. Ada zikir untuk penjagaan diri. Ya, baca ayat-ayat Al-Quran. Isti'azah, mohon perlindungan pada Allah. Bukan mohon perlindungan pada penjaga jin,
penjaga lembah, penjaga hutan, penjaga laut, penjaga gunung, sebagaimana yang contoh di sini. Ya, agar pelaut-pelaut keluar ke laut, ya, mendapat hasil tangkapan yang lumayan, selamat daripada ombak, ribut dan sebagainya di lautan, maka ada ya ritual tertentu, tahunan ke, bulanan ke, ya, dengan menyembelih kerbau, dipotong lehernya, letak kepala atas dulang, kemudian dibuang, letakkan buah-buahan dan pelbagai lagi, lalu dihanyutkan ke laut. Itu kan istilahnya menjamu jin, betul kan? Ya, dan berbetulan pula laut tu memang tak bergelora menghasilkan hasil yang lumayan. Kalau makin kuatlah mengakar kuat kepercayaan mereka, lalu dilakukanlah turun-menurun. Tetapi apa yang mereka buat itu berpijak di atas dahan yang sangat rapuh. Ya, Allah tetap datangkan pelbagai musibah, betul kan? Cuba lihat pelbagai musibah di gunung berapi itu, meletup kali-kali sampai mati, tak terhitung jumlahnya, sampai terbakar kampung-kampung dan sebagainya. Begitu juga laut tetap bergelora, ya, sehingga ratusan ribu meninggal sebagaimana yang berlaku di Aceh tsunami. Dan banyak tempat di Indonesia itu berlaku yang musibah yang Allah datangkan pelbagai, tak terhitung banyaknya. Dan di tempat-tempat itulah banyak manusia melakukan kesyirikan ini, yang sebelum Allah datangkan musibah. Ya, untuk peringatan, apa yang kamu perbuat itu adalah kebatilan. Datangkan pembantu-pembantu kamu itu, jin-jin dan syaitan yang kamu puja itu, boleh tak mereka menghalang musibah yang Allah turunkan? Tak boleh. Tapi tetap degil, tak jadi juga pengajaran, tetap juga dilestarikan amalan-amalan mereka itu. Jadi kesyirikan ya di negara Indonesia ni pun tak terhitung banyak dalam pelbagai urusan, jurusan. Ya, yang paling sulit di antaranya adalah untuk menghapuskan budaya lokal yang dilestarikan itu. Adat istiadat kebiasaan kaum-kaum. Seperti kalau di Jawa tu mereka memiliki adat-adat yang memang tak boleh nak diganggu gugat. Ya, kerana di antara telah dijadikan, digazetkan sebagai warisan tradisi. Yang kalau dikritik, ya boleh ditangkap. Sebagaimana ada ustaz-ustaz Salafi yang mengkritik tentang kuburan, yang dianggap wali dan sebagainya, dijatuhkan hukuman, masuk penjara 6 bulan. Yang terkini itu. Cuma menyentuh tentang kuburan saja. Kuburan tokoh sekian-sekian dan sebagainya. Bayangkan, sampai tahap itu, negara tersebut telah menggezetkan perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Kuatnya. Kuatnya pengaruh, ya, hingga mencengkam, hingga dilestarikan, masuk dalam konon, undang-undang. Macam di setengah negeri lah. Ya, pakai hukum adat perpati. Ya, dalam pembagi harta dan sebagainya. Sampai sekarang dilestarikan. Padahal agama mengikut hukum faraid. Dia tetap pakai hukum tu. Sepatutnya kena nilai semula. Jika bertentangan dengan agama, wajib dibatalkan hukum itu. Tapi digezet, diunggulkan dia. Bayangkan. Adakah itu bukti kebenaran? Walaupun yang mendukungnya para agamawan? Tak sekali-kali. Nampak? Ini. Ya, sebab itu kita selalu sebut, agama ini bukan diukur, ya, kebenarannya dengan kedudukan agamawan, pangkat, jawatan, penampilan, keturunan, ilmu, belajar lama dan sebagainya. Bukan. Semuanya itu mesti diukur dengan syariat ini. Selaras tak dengan ketentuan Al-Quran? Selaras tak dengan ketentuan hadis? Selaras tak ketentuan dengan fatwa, ijma' para ulama dan sebagainya? Jika tidak, maka kenapa dia dilestarikan? Kenapa dijaga? Kenapa dipelihara? Kenapa dipertahankan? Sepatutnya ya dirombak, dibetulkan semula agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Payah. Ya, kadang-kadang sangat payah untuk membuang budaya-budaya ya yang menyimpang atas nama adat istiadat resam orang Melayu. Padahal dah tahu dah bertentangan. Betul kan? Banyak ritual-ritual, terutamanya yang melibatkan kelompok tertentu, pelantikan tertentu. Ya, maka ada ritual dia. Mandi sungai itu, pergi sungai ini, pergi kuburan itu, pergi tempat itu, pergi tempat ini, mandi dengan cara tertentu, dipayung dengan payung tertentu. Semuanya pada hari-hari tertentu. Padahal agama ya berlepas diri daripada apa yang mereka perbuat. Baik. Beliau rahimahullah pun melanjutkan. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahawa meminta perlindungan kepada jin adalah haram. Sebab sebenarnya hal itu tidak mendatangkan manfaat apapun bagi orang yang meminta perlindungan kepadanya.
Bahkan perbuatan itu menambah rasa takutnya, sehingga ia pun dihukum dengan kebalikan dari tujuannya. Beliau rahimahullah melanjutkan, ayat ini berisi celaan terhadap orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Orang yang meminta perlindungan kepada suatu makhluk, tidak diragukan lagi bahawa ia telah mengaitkan harapan dan bersandar kepadanya. Sikap ini termasuk dalam jenis kesyirikan. Minta kepada, sebab tu kita dah sebut dah kaedah, minta kepada makhluk ni diizinkan dalam keadaan 4 syarat terpenuhi. Satu, dia hidup. Kalau dia mati, tak boleh minta. Yang kedua, dia hadir. Dia boleh dihubungi. Nampak dengan mata. Atau menerusi, kita boleh hubungi. Dia kan komunikasi. Tahu dia yang berbicara dengan kita. Atau menerusi orang lain. Kalau jin, dia hadir, kita nampak tak dia? Tak nampak kan? Tak nampak. Dia di alam ghaib. Macam mana kita nak pasti jin itu betul atau tidak? Tentang syaitan. Dia boleh saja berpura-pura. Ya, kerana bijak. Sangat bijak jin dalam nipu. Dalam nipu. Ya. Tu. Yang ketiga, mampu. Ya. Dalam perkara yang dia tak mampu, maka meminta kepadanya adalah kebodohan. Atau boleh membawa kesyirikan. Contoh. Ya. Dari segi apa? Memanjangkan umur, menyembuhkan sakit, menghidup, mematikan. Mana boleh mampu dia? Tak mampu. Dan yang keempat, sesuai dengan aturan syariat. Kalau bercanggah, dilarang. Boleh membawa kesyirikan, boleh membawa kepada kekufuran, boleh membawa kepada dosa. Besar atau kecil. Ya. Minta dia bersebahat untuk mencuri, untuk membunuh. Boleh. Dia mampu. Dia hadir. Tak boleh. Ya. Minta dia, ya, menyihir seseorang. Itu bawa berapa? Kesyirikan. Sebab sihir, kufur. Contoh. Yang ketujuh, manunggaling kaula gusti. Apa ni? Gusti ke? Bukan. Bukan gusti orang lawan-lawan tu. Bukan. Inti dari ajaran kaum kejawen adalah mengarahkan insan menuju manunggaling kaula gusti. Bersatunya hamba dengan Tuhan. Dia bersatu. Hulul. Dia panggil hulul bahasa Arab. Ya. Iaitu dengan menghilangkan unsur-unsur syaitan dari dirinya. Maknanya manusia bersatu dengan Tuhan. Jadi satu. Tu. Ini adalah ajaran-ajaran kebatilan. Juga sufi-sufi sesat. Seperti Sufi Ibnu Arabi. Dia kata, ya, itu wahdatul wujud. Konsep ini. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ucapan bahawa zat Allah bersama kita di segala tempat melazimkan bahawa zat Allah masuk ke dalam diri makhluk. Di setiap tempat, pada setiap ciptaan. Maka zat Allah ada padanya. Ini berarti menerima ucapannya kau wahdatul wujud. Padahal anda ketahui bahawa keyakinan tersebut adalah batin. Dan konsekuensinya, akibatnya adalah kekufuran. Seperti Al-Halaj, yang dihukum bunuh. Ya, dengan perkataannya, ana al-haq. Aku adalah kebenaran. Aku adalah Tuhan. Tuhan ada dalam jubahmu. Sampai betul. Ya, dan kelompok-kelompok kebatinan ni adalah, di antara ciri khas mereka adalah Allah itu tak perlu kita cari jauh-jauh. Allah itu ada pada diri kita. Tu tagline dia. Ya, Allah itu ada pada diri kita. Ya. Jadi nak cari di mana? Allah itu ada pada kita. Akhirnya kita adalah Allah. Waalaikumsalam. Ini ucapan paling kufur. Ya, ini konsep, iaitu alam. Ya, semuanya apa yang kita lihat ini adalah satu, iaitu Allah. Tengok alam, itu adalah Allah. Tengok apa saja, itu adalah Allah. Ya, betapa kufurnya ucapan seperti ini. Dan para ulama telah menulis kitab-kitab khusus perbahasan tentang wahdatul wujud. Ini adalah aliran yang sangat berbahaya. Dan originnya juga daripada ajaran orang kafir. Daripada teori-teori yang datang sebelumnya, filsafat dan sebagainya, ada perbahasan tentang wahdatul wujud. Ini juga ada dalam agama-agama orang kafir. Seperti agama Hindu dan sebagainya. Ya. Dan dia masuk, meresap di dalam Islam. Yang berusia ajaran kebatinan. Yang ke-8. Meyakini semua agama sama. Kaum kejawen meyakini bahawa semua agama itu dapat melebur ke dalam cara pandang dan nilai-nilai kejawen. Semua agama pada intinya, pada dasarnya mengajak kepada perbuatan baik. Meski pada perkembangannya ajaran Islam lebih banyak diadopsi. Ya, diguna pakai, masuk. Ya, bersebati dalam ajaran kejawen. Seperti syariat puasa, penanggalan Islam, hari-hari raya. Bahkan penulisan kitabnya pun
Sebahagiannya memakai huruf Arab, huruf pegun. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan, siapa saja yang mendakwa bahawa selain agamanya Nabi SAW, terdapat agama yang sama dan makbul di sisi Allah Ta'ala, seperti agama Yahudi, agama Nasrani atau selainnya, maka dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran, surah yang 3 ayat 19. Juga firman-Nya, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 85. Jadi mereka cuba nak mengassosiatkan agama Islam ini dengan agama-agama lain ataupun kepercayaan-kepercayaan lain ataupun ism-ism lain. Mereka nak tampal atau tempelkan Islam itu. Kalau sebelum-sebelum ini ada sosialisme Islam, ya, dia kaitkan sosialisme Islam. Ya. Dia nak kaitkan dengan adanya kaitan-kaitan dengan demokrasi Islam, ya, lagu Islam, nasyid Islami, semua nak kait dengan agama. Ya, nasionalisme Islam, macam-macam. Ya, begitu juga kepercayaan lokal yang dipegang selama ini, ya, keyakinan, kebatinan dan sebagainya, nak dinisbahkan juga pada agama. Jadi dia nak integrate, nak letak apa yang mereka lakukan itu, adat istiadat mereka itu dinisbahkan, diidhafahkan kepada Islam. Maka banyaklah tradisi-tradisi mereka itu masuk dalam agama, yang akhirnya dianggap sebagai agama. Cuma dia ubah wajah. Praktik-praktik mereka yang sama ni mereka lakukan rutinitas itu, mereka tempel dengan, ganti dengan agama. Tu. Macam orang-orang Hindu sesudah kematian ada ritual. Hari peringatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Berlaku tak pada umat Islam? Berlaku hari pertama, hari kedua. Cuma mereka tukar dengan mengadakan majlis tahlilan dan sebagainya. Tapi konsep dia sama. Hari-hari itu mereka tetapkan untuk memperingati orang mati. Padahal agama Islam tidak mengajar seperti itu. Cuba lihat dasar agama daripada asal Nabi SAW sampai generasi terbaik. Ada satu pun yang mengadakan seperti mana yang mereka perbuat. Mana mereka dapat itu? Sama ada mereka terpengaruh dengan budaya lokal ketika agama sampai. Budaya masyarakat itu memang ada amalan-amalan seperti itu, lalu mereka nak cuba, nak buang secara total tak berjaya, mereka buat sedikit-sedikit. Lalu mereka kata, okey, kita tukar konten. Kita tukar konten dia. Tajuk dia sama, memperingati orang mati, tapi konten kita tukar. Tapi setelah ulama itu meninggal, dia tak sempat nak menyelesaikan, nak tuntaskan semuanya. Akhirnya jadi kepercayaan bahawa itu adalah agama sampai sekarang. Datang orang nak memperbetulkan, nak buat pembetulan senang. Memang sulit. Seolah-olah mustahil. Sebagaimana kita sebut, syirik apabila dia mula bertapak, nak dihapuskan dia impossible. Seolah-olah impossible. Cuma dapat kurangkan saja. Sebagaimana Nabi Nuh AS ketika nak membenteras kesyirikan, ya, berlakunya ya, kesyirikan di atas muka bumi, manusia keluar daripada aturan, jadi kafir, tidak mentauhidkan Allah. 950 tahun berjuang siang malam, tak berjaya. Yang menerimanya cuma rafiga, para ulama menyebutkan 80 orang, 100 orang lah, bulat-bulatkan angka. 950 tahun dapat 100 orang. Majoriti lebihnya apa? Semua tetap kafir. Jadi pelajaran berguna. Bila benda tu dah mengakar kuat, dah jadi kepercayaan, dianggap sebagai daripada agama, seolah-olah impossible. Sulit. Sebab tu, ketika dia mula bertunas tu dah kena dihapuskan. Tak boleh dibiarkan. Sebab tu perjuangan yang paling sulit, yang paling payah. Nak mengajak manusia ni mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada dia. Nak mengeluarkan manusia daripada kesyirikan dan kekufuran kepada tauhid. Kepada iman. Paling sulit. Betul tak? Tengok Dr. Zakir Naik duduk ceramah-ceramah tu. Atau 1000 ada depannya. Tapi yang masuk Islam berapa orang? Boleh dibilang dengan jari. Mana it takes time. Very difficult. Tapi tetap kena disampaikan. Kalau jangan sekali-kali dibiarkan. Bila dibiarkan kesyirikan, kebid'ahan itu merebak berrasa nak dihapuskan, memang impossible lah. Boleh kata impossible. Tengoklah, betul banyak amalan yang dipegang oleh masyarakat pada hari ini yang bukan agama, dia anggap agama. Nak tegur, nak nasihat. Kita tu yang dituduh sesat. Ya, dituduh tak betul. Menyimpang, lawan mainstream, pemecah belah masyarakat. Macam-macam tuduhan dia buat. Padahal, kalau ditegakkan hujah dalil, rujuk pada Nabi
SAW sudah terbantahkan. Tapi mereka mendatangkan pelbagai kesamaran, pelbagai syubhat untuk membenarkan. Ya, di dunia kamu datangkanlah pelbagai syubhat kamu itu. Nanti di negeri akhirat kamu pertahankan dia di depan Allah Ta'ala. Ya, kamu pertahankan di hadapan Nabi SAW. Kata ini sunnah. Ya, Nabi SAW akan berlepas diri pada kamu. Bahkan kamu akan dihalau dari telaga. Belum lagi nak ke syurga. Terminal dekat telaga Al-Haud tu dihalau. Suhkon. Stay away. Bahasa kasar. Go away. Get out. Mengaku cinta Rasul tapi buat bertentangan dengan apa yang Rasul perintahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal ke? Nak diterima. Betul kan? Lain yang disuruh, lain yang dia buat. Ya, yang tak disuruh itu bersungguh buat. Yang disuruh tak buat-buat. Tak endah pun. Tak dipedulikan pun. Sebab itu berjalanlah di atas sunnah yang sejati, yang ori, yang benar. Tengok sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang seolah-olah tak minat dia nak buat. Tak tergerak pun, tak nampak pun keistimewaan sunnah Nabi SAW. Ya. Yang bukan sunnah tu, bukan main berpusu-pusu. Berkumpul beramai-ramai. Ya, Yohanana bagai-bagai. Ya, sampai belamai-lamai tangan bagai-bagai. Macam-macam. Apa dapat majlis seperti itu? Dapat ilmu. Satu hapuk berilmu tak dapat. Ya. Alim ini, orang alim. Dia bermanfaat di mana dia datang. Dia datang, dibesarkan Allah. Besarkan Rasul. Ya, buat kajian, buat daurah tentang Quran, tentang hadis, tentang fiqh. Barulah ulama. Ini nak berhibur. Kok mana ulama? Apa yang kamu dapat? Ya, jatuh dalam bid'ah. Jatuh dalam penyimpangan. Nampak tak? Senang tak betulkan ni? Sulit. Sebab dah dianggap agama. Dah dianggap sunnah. Padahal punah. Padahal bid'ah. Tu contoh. Yang ke-9. Tidak mengerjakan solat. Kaum kejawen atau aliran kebatinan tidak mementingkan penunaian solat wajib yang 5 waktu. Bagi mereka apabila seorang hamba sudah eling, mengingat Sang Pencipta, maka itu sudah cukup sebagai bentuk ibadah kepadanya. Tunggu dia. Jiwanya dah bersatu dengan Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup dia ingat. Cukup dengan ingat saja. Ya, maka amalan lain semua terangkat. Ketika menjelaskan bahawa salah satu definisi syirik kecil adalah segala sesuatu yang menjadi wasilah kepada syirik akbar. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, definisi kedua ini berarti menggolongkan segala perbuatan yang menjadi wasilah terhadap kesyirikan, maka itu pun syirik. Seringkali kita katakan berdasarkan definisi ini, sejatinya semua perbuatan maksiat itu merupakan syirik kecil. Kerana hawa nafsu lah yang membawanya berbuat maksiat. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup, ada tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jathiyat, surah yang ke-45 ayat 23. Jadi manusia menjadi sesat, menjadi menyimpang, menyeleweng, keluar daripada aturan apabila tidak meletakkan dan menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya Rabb yang ditaati, yang didengari perintahnya, yang diserahkan diri untuk. Mereka menjadikan hawa nafsu. Betapa banyak manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Betul kan? Ikut kehendak hawa nafsu. Tu. Ya, taat, patuh dalam perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Apa maksud hawa nafsu? Apa salahnya? Ni kan baik, ni kan bagus. Ni hawa nafsu. Bukan wahyu. Ya. Allah perintahkan dia supaya taat, kukuh teguh di atas tauhid, jauhi syirik, kukuh teguh di atas sunnah, jauhi bid'ah. Dia datangkan pelbagai syubhat. Ini sunnah. Yang salahnya bagus je kita buat. Ya, seperti sambutan-sambutan yang mereka buat, berbagai bentuk, jenisnya, ragamnya, caranya. Daripada yang jelas, yang Allah perintahkan mereka tinggal. Amalan sunnah tu tak terhitung banyaknya. Tak dibuat dia. Tak dipeduli. Ya. Selawat-selawat Nabi SAW tak terhitung juga banyaknya Nabi SAW ajar. Tak mahu dia. Nak juga dia buat yang disusun oleh tuk guru. Dan letak pula pelbagai fadilat. Ajaib manusia. Ya. Itulah dia mengikut hawa nafsu. Ya. Dia anggap itu adalah benar. Padahal ya,
Apa yang benar itu yang dia abaikan. Percaya dengan kata-kata guru, dengan mimpi-mimpi. Ya, sikit-sikit mimpi-mimpi semua dijadikan dalil, semua dijadikan ibadah. Apa saja ijazah-ijazah untuk guru, walaupun bukan daripada syariat, ya, mereka terima, akur, taat, tunduk, patuh untuk beramal dengan ajaib. Ini ada bahayanya mengikut hawa nafsu. Ini juga disebut sebagai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Menjadikan rambai, pendeta sebagai roh. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Sama berlaku pada umat Islam, menjadikan para agamawan mereka itu seolah-olah Tuhan. Apa saja yang diperintahkan semua buat, walaupun batin. Ini sangat berbahaya. Oleh kerana itu juga Nabi SAW memutlakkan sebutan syirik pada orang-orang yang meninggalkan solat. Padahal orang itu belum berbuat syirik. Beliau SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus solah. Batas atau beza, sempadan di antara seorang dengan seseorang, ya, antara seseorang iaitu dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Nampak? Besarnya dosa meninggalkan solat. Sehingga disebut iaitu ya, batas pembeda di antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Sebab tu bahkan seluruh ulama Islam sepakat atas kafirnya orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipannya. Sepakat. Ya. Jadi bukan saja solat, apa saja kewajipan yang Allah wajibkan mereka ingkari, mereka tolak, kafir. Ya. Sehingga kepada sunnah Nabi SAW mereka ingkar. Ya, contoh Nabi SAW ajar kita keluar rumah, ya, keluar dengan kaki kiri, baca bismillah tawakkaltu ala Allah dan seterusnya. Masuk ke kaki kanan, bagi salam, baca. Ya. Ya, bismillah kharajna dan seterusnya. Tak dia. Ya. Dia tolak, dia tak nak buat. Tu dia tak nak buat. Dia ingkar. Ya. Dia nak buat juga yang Tok Guru. Tok Guru saya ajar kalau sebelum nak masuk rumah baca apa ni, ayatul kursi 3 kali. Baca itu, baca ini. Kita kata itu tidak ada daripada syariat. Bukan sunnah Nabi SAW. Tak, ini Tok Guru kami yang buat. Dan proven. Proven tu. Terbukti. Yang rumah selamat daripada pencuri bagai-bagai. Ya, dan sebagainya. Nampak? Tu, menolak tu. Sunnah Nabi SAW unggulkan Tok Guru. Boleh jadi kafir? Boleh jadi. Kalau kita dah tegak hujah, ni Nabi SAW perintahkan. Tak nak dia ingkar ni. Tak mahu. Saya nak buat yang Tok Guru. Tok Guru saya yang perintahkan. Dia taat pada Tok Guru. Dia tak taat pada guru, segala guru. Iaitu Nabi SAW. Ya. Inilah penyakit Ahlul Bidah. Ahlul Bidah ada penyakit dia di sini. Bila kita suruh dia berzikir dengan cara Nabi SAW zikir, tak nak. Dia nak juga zikir dengan cara Tok Guru. Syubhatnya di mana? Tok Guru kami dapat langsung daripada Rasul SAW. Merusi mimpi, merusi kasyaf, merusi ilham. Berat lah macam tu. Semua Tok Guru mana-mana pun boleh buat begitu. Maka lahirlah pelbagai amalan. Guru A, amalan A. Guru B, amalan B. Semuanya mengaku amalan mereka amalan yang mustajab. Dengan alasan jumpa Nabi. Sebab itu mimpi bukan hujah dalam beramal. Dalam ibadah, bukan. Tak boleh dijadikan hujah untuk diamalkan. Sebab syariat telah sempurna. Amal ibadah telah sempurna. Tak terhitung banyaknya. Mati hidup 2 kali pun tak mampu nak buat amal-amal sunnah. Betul kan? Bukalah kita Al-Azkar tu. Cuba tanya, siapa yang boleh buat semua je? Daripada A sampai Z. Zikir tidur saja tak terhitung banyak. Nak masuk tidur punya panjang zikir. Tengah terkejut malam tidur pun ada bacaan lagi. Bangun tidur ada bacaan lagi. Pakai baju ni punya banyak baca. 3-4 jenis bacaan. Barangkali kita pakai baju baca apa pun tidak. Betul kan? Nak pakai baju yang biasa kita pakai. Baju baru yang kita pakai. Orang pakai baju baru. Ada ucapan untuk dia. Nak tanggal baju, ada bacaan. Tanggal baju senang lah baca dia. Bismillah saja. Ya, nak pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb ya warazaqanihi min ghairi hauli, bukan min ghairi ini wala quwwah. Masya-Allah banyak ah. Kita tanya, baca. Ya. Bukan senang ni apa ni, kecuali ada keinginan, kemahuan, kesungguhan, kecintaan Nabi SAW. Allah akan mudahkan untuk dihafal. Bayang. Selama dia tak tahu, dia pun cari usaha baca. Beli buku. Beli buku yang doa dan wirid. Ataupun Hisnul Muslim. Baca. Banyak ni doa. Kalau seminggu satu amalan dapat. Punya banyak ni.
Nabi SAW ajar kat sini. Masya Allah. Doa berlindung dari musibah bencana. Doa berlindung dari hal yang buruk. Doa melihat hilal. Tengok bulan pada doa. Doa melihat apa tu. Bunga, pokok bunga. Berbunga. Di tanam bunga punya banyak bunga. Keluar bunga ros, bunga orkid tak macam apa-apa. Tu tak? Tengok ladang terian dia keluar bunga. Alhamdulillah. Memang. Tapi ni doa khusus dia ada. Ya, nak baca apa? Ketika pohon durian berbunga, tanam pun sangking 20 tahun tak buah, tiba-tiba berbuah. Qadarullah. Nak baca apa? Dia baca. Panjang lah tu. Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Masya Allah. Baca. Terutamanya kita yang tanam-tanam pokok. Ya, atau lihat pokok berbuah, berbunga. Baca. Kalau kita tertimpa satu musibah, ada bacaan. Betul kan? Sesuatu yang kita tak suka. Naik kereta, rosak pula kereta tengah jalan. Dia kata apa? Allah rosak pula kereta. Itu keluar perkataan. Marah pula pada pemilik yang repair. Ya, baru je repair. Habis beribu. Rosak juga dia. Tengah panas pula tu, jam pula. Anak kecil-kecil dalam kereta. Ataupun tengah malam. Apa nak baca? Ada ucapan. Yang Nabi SAW baca. Kata qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu bila tak suka. Atau qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau tengok pula orang kena cubaan, tengok. Kita dia rosak, berasap di jalan. Satu aksiden. Ada ucapan. Ya. Orang diuji sakit. Ada kita nak kena ucapan. Nabi SAW ajar. Alhamdulillahilladzi afani bimma btala bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita pula kena kata apa? Inna lillahi wa inna, itu kalau orang kena cuba. Kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Banyak lagi. Ini sunnah. Tapi tak dipeduli. Ya, nak dibuat je untuk buku juga. Ajaib ni manusia, ajaib. Ada tengok dalam satu YouTube tu, dibagi ijazah pada murid-murid doa amalan-amalan sebelum tidur. Tengok compare dengan apa yang Nabi SAW buat, satu pun tak kena. Tunggu siap bagi ijazah. Mana datang ijazah? Dengan alasan dapat mesti mimpi, mesti orang soleh, warisan dari guru ke guru, guru ke guru. Ni yang guru segala guru ni kenapa kamu tak buat? Wahai orang berakal, di mana kamu letakkan akal kamu? Kamu mengaku cinta Nabi SAW, tapi kenapa kamu tak buat apa yang Nabi SAW perintah? Imam Nawawi rahimahullah penat susun kitab Al-Azkar. Kenapa kamu tak tulis ke situ? Ya. Ramai lagi ulama. Ya. Seperti Ibnu Qayyim ke Ibnu Taimiyah rahimahullah kitab. Karang kitab Wabilus Shayyib. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pun karang kitab tentang tu. Ya Lataif Ma'arif. Ulama zaman kita pun banyak. Seperti ini Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala karang kitab doa dan wirid, mengobati guna-guna dan sihir. Ni semuanya dia ambil daripada kitab-kitab para pendahulu tadi. Untuk mudahkan kita. Kita Hisnul Muslim. Ya, dah ada apps boleh tengok. Ringkas, bagus. Sekali kita syarah kitab tu pula. Hidup ke sunnah keseharian. Right, from beginning until end. Bangun tidur, balik pada tidur. Satu-satu. Ini sebab apa tak masuk dalam silibus pelajaran rumah tangga. Sekolah langsung lah. Kita lah. Orang tua kena didik anak-anak. Ikut aturan itu. Pakai baju, tanggal baju, masuk rumah, keluar rumah. Dia tahu 2 doa je kat sekolah. Doa makan, sebelum dah selepas, doa masuk tandas. Yang lain, ya, doa tidur. Doa tidur. Dan bangun tidur. Itu pun belum tentu bangun tidur baca. Betapa lemahnya umat dalam mengakrabkan diri dengan SOP Nabi SAW. Kesehariannya. Tapi betapa menyedihkan, betapa memerikkan melihat mereka bersungguh-sungguh dalam perkara yang bukan daripada sunnah Nabi SAW. Sebab itulah Imam Ahmad rahimahullah berdoa, Allahumma ahyina alal Islam was sunnah. Allah doa. Itu di zaman Imam Ahmad, Imam sunnah ni. Memang ahli sunnah sungguh. Teguh, hidup sunnah dalam dirinya. Sunnah yang paling besar yang ditegakkan adalah sunnah dalam akidah. Mempertahankan akidah lawan Mu'tazilah. Itu setinggi
Imam Ahmad setingkat zamannya, zaman salaf. Situasi seperti itu. Kita ni terlalu jauh, lebih buruk daripada zaman-zaman yang telah berlalu. Dengan pelbagai syubhat, pelbagai fitnah, ya, dan seumpamanya. Baik, kembali. Bahkan seluruh ulama Islam sepakat atas kafirnya orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipannya. Pernah diajukan pertanyaan dari warga negara Iraq untuk Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, iaitu di negeri kami banyak orang yang mengaku muslim dalam status warga negaranya, tetapi mereka itu tidak mengerjakan solat. Apakah kami menganggap mereka sebagai orang-orang muslim ataukah orang-orang murtad? Ramai tak solat, tapi Islam mengaku nama Islam dalam negara Islam. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah menjawab, orang yang mengaku muslim namun tidak mengerjakan solat, maka ia bukan termasuk kaum muslimin, bahkan ia adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Wajib untuk mendakwahinya kepada Islam yang benar. Jika kemudian ia mendapat hidayah dan mengerjakan solat, maka itu merupakan keutamaan dari Allah baginya. Adapun jika ia tetap tidak mahu mengerjakan solat, maka ia dihukum bunuh. Akan tetapi yang berperanan dalam hukum bunuh baginya adalah ulil amri, iaitu penguasa kaum muslimin, bukan masyarakat umum. Sebab urusan seperti ini memang harus diserahkan pada ulil amri. Jadi ini ada perincian dalam bab hukuman terhadap orang yang tidak melaksanakan solat. Ya, kalau dari sisi yang mazhab Hambali, ya, orang yang meninggalkan solat, ya, kafir, maka dijatuhkan hukuman pada mereka, hukuman dihukum bunuh. Tapi tentulah ketentuan oleh para pemerintah dengan ketentuan-ketentuan syariat. Diberi nasihat, diberi peringatan, degil juga tak mau solat, maka baru dijatuhkan hukuman. Karena solat itu adalah pemisah di antara kafir dan Islam. Ketika mana Nabi SAW nak menyerang sesuatu kaum dalam peperangan, tunggu waktu subuh. Dengar mereka azan atau tidak. Kalau ada azan, maka tak jadi perang. Kalau ada azan, maknanya mereka Islam. Kalau tiada azan, maka mereka bukan Islam sebab tak solat. Maka diperangi mereka itu. Tengok kaedah yang dibuat oleh agama. Ya, jadi solat bukan perkara kecil, dia perkara besar, dia kewajipan. Dia adalah hak Allah Ta'ala sesudah tauhid yang tak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba. Cuba lihat. Ibadah solat ini adalah ibadah yang paling banyak kelonggaran. Agar jangan kita meninggalkannya. Ya. Banyak kelonggaran, bukan banyak kelonggaran dari sisi untuk ditinggalkan. Banyak kelonggaran untuk tetap melakukannya. Adapun selain daripada itu, kelonggaran untuk tidak melakukannya. Boleh faham? Contoh, puasa. Ada kelonggaran tak? Ada kelonggaran untuk tidak melakukannya. Musafir. Dia ada masyakkah ke tak ada masyakkah ke, dia boleh untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Dia musafir. Ya. Itu contoh. Tapi solat, dia musafir ke tak musafir ke, tetap wajib dia solat. Tapi diberikan kelonggaran. Musafir boleh diqasar. Musafir boleh dijamak. Nampak? Sakit boleh dijamak. Sakit bukan sakit ringan lah. Sakit berat lah. Ya. Sakit tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, buatlah sesuai kemampuan. Nampak? Tu. Sejuk, tak tahan. Air sejuk, menggigit. Ya, boleh mendatangkan mudarat. Bertayammum. Tu, dilonggarkan. Tapi solat tu tetap kita buat. Dalam berperang, takut, khawatir. Ya, maka lakukan solat. Solat khauf. Solat dalam keadaan macam mana? Berperang. Tetap berjamaah. Nampak? Dalam keadaan musafir, solat yang sunat diringankan, diangkat. Tak perlu, tak dituntut. Qobliyah, ba'diyah, dah tak ada lah. Ya. Solat duha apa semua tak ada lagi dah. Yang ada yang wajib tu saja. Kecuali dua. Solat malam dan juga solat qobliyah subuh. Tu yang Nabi SAW jaga. Yang lain diberi kelonggaran. Yalah, yang wajib dah diberi kelonggaran, tambah yang sunat lagi lah. Tapi tetap kena buat. Dalam keadaan macam mana? Di udara kamu, di udara angkasa, tak ada air, tak ada apa, tetap solat. Dalam laut, duduk. Dalam laut, tetap kena solat. Tapi bukan purpose ni solat dalam laut. Ada orang yang karut ni, dia buat solat dalam laut, dalam air, dalam sungai. Ini orang bodoh nama dia. Ya, nak mati. Solat dalam tu. Tak ada oksigen. Ada tak orang solat dalam laut? Ada. Tu yang kerja kimpalan under sea. Kerja dia mengimpan. Buat kimpalan, welding. Ya, buat structure bangunan dalam laut. Dalam.
Ya, seperti orang yang kerja dengan oil and gas. Dia masuk ke dalam laut tu, nak pasang macam-macam lah. Oh tu, welder, very high risk. Gaji mahal lah. Nyawa lagi satu, oksigen nak turun berapa kedalaman. Oh, bahaya tu kerja dia. Gaji RM10,000. Bila sampai waktu solat, nak solat di mana? Tengok jam, duduk bawah tu 2-3 jam contohnya. Solat di situ, dalam laut. Sesuai dengan pergerakan, dengan apparatus dia yang berat-berat tu. Tapi kalau tak ada ilmu, tak solat ni. Ya, mati dalam kekafiran. Sebab apa meninggalkan solat dengan sengaja. Ya, sebab tu jangan main-main sebab solat ni. Bukan perkara kecil. Tangkap dia duduk. Tengoklah dalam fiqh hidayah syariah. Ada bab orang yang meninggalkan solat. Ya, paling berat. Jadi kewajipan pemerintah wajib memastikan rakyat solat. Ingatkan mereka. Ketua pejabat, ingatkan kaki tangan. Sepatutnya masuk dalam kriteria. Nak minta kerja, bukan tengok ijazah saja. Tengok pengalaman saya, tanya, kamu solat ke tak? Kalau dia tak solat, macam mana dia akan dapat keyakinan dia boleh jadi seorang yang mana? Betul kan? At least bila dia solat tu, dia ingat benda Allah, dia takut benda Allah. Sebab solat yang benar itu akan menghalang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu solat keistimewaannya in return ROI. Return on investment. Kamu solat, kamu akan dapat sifat takut, teliti, berhati-hati, berjaga-jaga dan berprestasi. Orang yang solat benar, dia akan berprestasi. Kerja dia tu berkualiti. Boleh diharapkan, boleh dipercayai, very reliable person. Itu kalau betul solatnya. Kalau tidak, taklah. Solat tak faham, tak dihayati, tak tahu falsafah solat, asal solat sudah. Jadi, selesai kewajipan. Kalau macam tu, ya, hanya sekadar untuk memenuhi syarat. Bukan untuk mendapat manfaat. Dia tak rasa nikmat dalam dirikan solat. Baik, kesimpulan. Ditinjau daripada perkara-perkara tersebut yang telah dibahaskan, iaitu tentang 9 perkara kesyirikannya kaum kebatinan dan kejawen, dapat disimpulkan bahawa kaum kejawen ataupun aliran kepercayaan sangat berbeza dengan ajaran Islam. Ini kaum kejawen ni, kebatinan ni, ya, juga mewakili ajaran-ajaran lain seperti yang berlaku di kalangan orang Melayu. Jadi kepercayaan-kepercayaan orang Melayu itu. Ya, ada satu buku yang bagus yang ditulis oleh pensyarah UKM. Kalau tak silap, Profesor Jawiyah. Jadi dia tulis tentang bid'ah-bid'ah yang berlaku dalam ataupun amalan kepercayaan orang-orang Melayu. Bagus buku itu. Itu related dengan tempatan kita. Adapun penisbatannya kepada Islam dengan menarik Islam kejawen merupakan bentuk kedustaan dan pengelabuan. Sekaligus was-was dari syaitan. Ini adalah syubhat. Diidhafah kepada agama. Macam tadi lagi dia kata, sosial Islam lah, demokrasi Islam. Dia samakan demokrasi itu dengan syura dalam Islam. Tak akan sekali-kali sama. Betul kan? Syura tu lain. Demokrasi tu lain. Demokrasi sama. Mana demokrasi ambil tangan manusia? Sumber pun tak sama. Falsafah pun tak sama. Demokrasi itu prinsipnya apa? For the people, to the people, from the people. Tu prinsip dia. Dari rakyat kepada rakyat, untuk rakyat. Mana ada syariat di situ? Ya, syura dari rakyat, ikut aturan Allah, untuk Allah Ta'ala. Comply dengan Allah requirement. Situ definisi pun dah terbabas jauh. Jadi nak samakan juga demokrasi sama dengan syura. Mana boleh sama? Aspek tertentu sama, iya. Tapi kalau kesimpulan dua-dua tu tak akan sama sekali-kali. Sebab syura daripada agama, demokrasi daripada akal otaknya orang-orang barat, orang kafir. Dia tak akan sama. Maka natijahnya pun tak sama. Betul kan? Natijahnya tak akan sama. Ya. Wallahu a'lam. Selesai? Sudah? Ya, bahagian yang terakhir, pada bab yang terakhir, iaitu contoh yang ke-6. Ya, dalam perbahasan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi ini cukup mewakili. InsyaAllah, panjang umur kita akan selesaikan kitab ini pada bahagian khatimah, penutup khatamlah kitab. Khatam. Ya, muka surat 587. InsyaAllah esok panjang umur kita akan selesaikan kitab ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan tercerahkan, diberikan kefahaman tentang hal yang terkait tentang ilmu yang sangat agung ini, ilmu yang sangat penting, awal wajib, akhir wajib, ilmu tauhid.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.